Assalamualaikum semua. Kali ni biasanya orang kata kita cuma cerita pasal kita review kereta, tetapi kali ni ada sedikit kelainan sikit. Kita bukan nak review kereta, tetapi kita nak bercerita pasal steering kereta. Sebab abang rasa tak ada orang pun, aku rasa tak pernah orang sebut pasal steering ni. Tetapi tahukah anda dalam banyak-banyak kereta selama ini yang dihasilkan daripada dulu lah sampai sekarang, ada steering yang dianggap sebagai rare, ada steering yang dianggap sebagai pelik, dan juga ada steering yang boleh dikatakan antara yang tercantik dan tidak kurang juga adalah antara yang terburuk. So, kali ni abang nak bercerita pasal steering. Of course, semua sedia maklum, steering ni adalah antara orang kata komponen yang paling penting sekali untuk kereta. Selain daripada orang kata tayar, of course tayar pun sangat penting, adalah tayar lah untuk menggerakkan. Tetapi untuk menggerakkan tayar tu kita memerlukan steering. Jadi sebenarnya antara banyak-banyak kereta kan, ada juga beberapa pengeluar kereta, ataupun abang katakan boleh kata banyak lah, sebab dia dah lebih satu kan, lebih satu itu kira banyak lah. Ada banyak sebenarnya yang pengeluar kereta yang diabaikan. Dia nak dapatkan steering, dia nak cuba hasilkan steering yang cantik, tapi pada masa sama diabaikan estetika steering tu dengan memilih reka bentuk yang agak hambar lah. So jadi untuk kali ini abang nak senaraikan, abang nak kongsikan kepada anda 8 steering kereta yang paling buruk ataupun paling rare yang pernah dihasilkan. Kita mulalah dengan yang nombor 8 tu sebelum pergi nombor 1. Ini nama mungkin anda tak pernah dengar. Even abang pun masa first time tu, apa benda tu? Biasalah kan dia model ni dilancarkan masa belum lahir kan. So, nombor 8 adalah Ford Wrist Twist System. Punya panjang punya nama baik. Wrist Twist System lagi. Ni sistem ke kereta ni? So, untuk bagi anda yang tidak tahu, Ford Wrist Twist System ni diperkenalkan pada tahun 1965. Dan apa yang paling special adalah steering wrist twist system ini dicipta oleh bekas jurutera peluru berpandu. Kau bayangkan? Designer untuk peluru berpandu design steering kereta. Okey, dan lepas abang tengok steering ni, abang boleh katakan ini adalah ataupun misi dia buat, objektif dia buat steering tu adalah dia nak buatkan steering ini bersifatkan sebagai steering kawalan masa depan untuk kereta pada zaman itulah, zaman 1965 lah. So malangnya apabila beberapa ujian telah dilakukan dan hasilnya, of course semua orang tak nak, hasilnya kereta ini gagal. Sebab daripada ujian yang dibuat, sistem steering ini dianggap sangat susah untuk dikawal dan juga terlalu sensitif dengan tindak balas pergerakan. Dan macam abang katakan, akhirnya kereta ni gagal dan tak boleh nak beli. Kau bayangkan steering dia panjang macam ni, dua-dua bulat. Entahlah, aku tak tahu macam mana kawal kereta tu. So kau boleh tengoklah dekat video belakang macam mana dia buat ni. Nombor 7. Ital Design Aztek. Aku pun tak tahu ini model apa. Minta maaf lah ya. Saya pun tak tahu. So untuk model ini diperkenalkan pada tahun 1988 dan ini adalah model ataupun kereta 2-seater. Dia adalah kereta 2-seater dan model ini bagi anda yang tidak tahu, dia menggunakan enjin Audi 5 silinder sebaris bersesaran 2.2 liter dengan transmisi manual 5 kelajuan. Dan of course, bukan saja enjin digunakan enjin Audi, tetapi sistem all-wheel drive, pacuan 4 roda, pacuan semua roda pula turut diambil daripada Lancia. Apa yang pelik dengan steering kereta ini, steering roda dia adalah tidak simetri dan juga dia ala macam komputer rally lah dekat bahagian penumpang depan. Kau bayangkan, satu kereta dashboard ada ibarat dua steering. Steering dia dekat driver side, okey lah, abang boleh terima lah, dia bulat, of course. Lepas tu dia ada butang-butang macam butang-butang game.
Lepas tu satu lagi, dekat bahagian passenger, ada lagi ibarat macam desainnya macam satu lagi steering. Steering dia macam rally komputer yang kau boleh nampak steering, lepas tu dia ada keyboard-keyboard dekat dalam. So, bagi abang, ini adalah antara yang terpelik dihasilkan pada tahun 1988. Nombor 6. Oldsmobile Incas. Aku ingat ada person Incas je. Oldsmobile pun ada juga, ada Incas. Ini pun antara steering yang agak pelik. Orang kata buruk pun buruk lah, tapi agak pelik pula. Okey, macam katakan kalau ruang kabin Aztec yang tadi yang kita tengok tadi tu kan, nampak pelik. Tapi untuk yang ini, Oldsmobile Incas ini lagi orang tak pernah fikir, babe. Serius, tak pernah dipikir dia orang. Dan luar kotak macam manalah dia boleh reka steering itu. Dan kebetulan pula kereta konsep keluaran Oldsmobile Incas ni yang diperkenalkan pada tahun 1986 ini juga direka oleh Ital Design. So geng yang samalah. So jadi hasilnya steering dia nampak macam pesawat angkasa lepas. Kau bayangkan pesawat angkasa lepas punya steering tu. So macam kalau tengok dalam cerita-cerita science, cerita-cerita fiction kau tengok tu, yang macam pesawat angkasa lepas tu dia punya steering macam mana? Macam tu lah steering yang ada pada Oldsmobile Incas ni. Dia dia pisah, tengah tak ada. Dia macam flight juga. So dia ada butang-butang, dia macam ada pulas throttle motor dan pusing macam tu. Kau boleh tengoklah kat belakang ni. Memang pelik sikit. Serius pelik. Nombor 5. Subaru XT. Sebenarnya sebelum ada Subaru XV, so sebenarnya pengeluar daripada Jepun ni dia dah kenalkan model XT ni, dan model XT ni adalah model sport 2 pintu. Dan Subaru XT ni diperkenalkan pada tahun antara 1985 sehinggalah 1991. Dan of course, design luar memang cantik, memang menarik, itu tak dinafikan. Tetapi steering dia adalah ruangan steering adalah antara komponen yang abang anggap agak mengarut lah, macam tak matching lah. Luar cantik tapi steering dia macam, alah, ini ke steering dia? Macam tu lah perasaan dia. So walaupun masa tu dia punya reka bentuk steering dia agak pelik, tetapi dia masih lagi dianggap steering yang paling cool lah pada zaman tu. So kau tengok steering dia macam biasa, bulat, lepas tu dia ada macam ni, macam kau tegang pistol. Macam tu lah design dia untuk steering Subaru XT ni. Nombor 4. Ini yang kita sebut itu Aston Martin Lagonda. Ini adalah satu kereta, salah satu kereta yang orang kata melangkaui zaman dan digelarkan sebagai kereta masa depan, future car. Bukannya kereta terbang pun future car juga, tapi sampai sekarang ke mana pergi kita pun tak tahu. Dengan dia punya sistem steering dia adalah jenis yang terapung dan juga orang kata berleder lah. Dia jenis yang dia bukan melekat, tetapi dia jenis yang terapung. Dan paling penting ada leather. Jangan main-main. Biasa masa tu semua guna kain, tetapi dia adalah antara steering yang menggunakan jenis leather. Dan macam katakan, dia punya papan pembuka dia sarat dia penuh dengan butang yang lepeh dan paparan digital dan macam-macam simbol, macam komputer-komputer lama. Kau bayangkan komputer lama punya simbol macam mana. So semua ada dekat dia punya dashboard tu. So kalau kau tengok, steering dia jenis yang bulat dan boleh tarik. Nombor 3. Maserati Boomerang. Akhirnya aku tahu Boomerang ambil daripada mana. Dia ambil daripada model Maserati mungkin. Pelik nama dia, tapi itulah hakikatnya Maserati Boomerang. Sebenarnya Maserati Boomerang ni adalah model konsep. Dia tak jual pun masa tu. Dia adalah model konsep yang mempunyai rekaan steering dengan papan pemuka yang agak pelik pada waktu itu. Dan sebenarnya kereta ini dah ditayangkan, dipamerkan semasa pameran motor Turin pada tahun 1971. Dan apa yang menariknya, kereta ini pernah dilelong pada harga $3.7 juta. Kalau kita convert ke ringgit Malaysia, 15.8 juta. Masa itu 1971, 15.8 juta. Oh my. Dan kalau kau tengok steering dia, sama juga, bulat, besar, gedabak, tak ingat dunia punya. Dekat tengah-tengah tu dia ada dia punya paparan meter dia. Lepas tu bukan saja tengah, dekat keliling tu dia macam ada 3 layer. Satu layer tengah, second layer dia ada dia punya meter. Ketiga lah steering. So bagi abang, agak ini adalah antara steering yang agak pelik. Buruk pun ada jugalah. Nombor 2. Citroen Carine ataupun Citroen
Karin. Itu orang sebutlah kan. So, kalau orang katakan Citroen DS ni berjaya dijual, tetapi untuk Citroen Karin ni dia cumalah sebuah model konsep yang pernah dihasilkan, dan sebenarnya kereta ini dia dipercayai dibina ataupun dibuat adalah berdasarkan dengan teknologi, dengan peredaran zaman, dengan teknologi masa depan Citroen pada masa itulah. So orang kata mujurlah kereta ni tak keluar sebab dia punya steering dia agak pelik. Kalau kau tengok steering dia macam ala-ala design Infiniti sikit. Betul tak abang cakap? Macam ala-ala macam itulah. So dia tak bulat sepenuhnya, dia bulat, lepas tu ada 10% ni kosong masuk ke dalam. So kau tengoklah dekat sini. Pelik tak pelik? Komen kat bawah. Dan yang terakhir, yang juga yang pertama, dia bukanlah juara tetapi abang rasa dia agak menarik. Dia abang letak nombor pertama, iaitu Mazda MX-03. Dan orang katakan bukan setakat macam orang kata tadi, OS Mobile In Charge dia ada kokpit ala-ala pesawat, okey. So untuk Mazda MX-03 pun dia pernah pertengahkan. Dia juga pernah perkenalkan rekaan steering ala pesawat. Dan sebenarnya model ini dikenalkan pada tahun 1980-an. Steering dia bukan bulat tetapi macam steering pesawat yang kau tengok, sebiji macam steering pesawat. Pegang, bawa macam tu. Kau bayangkan, kau bawa kereta dengan steering macam tu, aku tak boleh membayangkan. Tapi apa yang paling penting, sangat pelik steering Mazda MX-03 ini. Jadi itu adalah antara 8 steering yang paling buruk ataupun paling rare yang pernah dihasilkan. So, macam-macam ada kan? So, kalau kita tengok dekat luar sebenarnya ada macam-macam lagi. Macam-macam benda yang pelik lagi. So, yang itu kita akan ulaskan ataupun kita akan kongsikan daripada masa ke semasa. So, kalau korang ada sebarang cadangan atau pandangan ataupun pernah terjumpa steering yang lagi buruk, lagi rare, mungkin boleh kongsikan dekat ruangan komen di bawah. Dan jika suka video ini, belanja tak bisa abang. Lepas tu, belanja apa lagi? Subscribe lah. Lepas tu belanja apa lagi? Tekan loceng lah. Setiap kali kalau kita keluar video, kau boleh tahu dahulu. Dan kalau nak tengok video lain dekat Pelaju, kau boleh tengok dekat sebelah sini dan juga sebelah sini. Kita jumpa lagi masa akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum.